16 Mac yang lalu, kerajaan telah melancarkan satu pengangkutan awam yang akan mengubah lanskap pengangkutan awam kira-kira lebih 2 juta orang di pusat bandaraya. Pengangkutan tersebut adalah MRT Transit Aliran Mas Fasa 2 laluan Putrajaya. Assalamualaikum, hai anda semua. Baru-baru ini, pengangkutan MRT laluan Putrajaya secara rasminya telah dilancarkan pada 16 Mac 2023 jam 3 petang. Pelancaran MRT ini mendapat sambutan yang memberangsangkan. Sama seperti orang ramai, saya juga tidak mahu melepaskan peluang untuk mencuba pengangkutan hebat ini. Dan ketika ini sehingga 31 Mac, ianya dibuka secara percuma. Laluan MRT ini bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central. Saya akan bermula dari stesen Raja Uda sehingga ke Putrajaya Central. Masa perjalanan yang diambil kurang lebih 45 minit. Stesen MRT Raja Uda ini agak besar dan mempunyai beberapa tempat duduk. Ketika saya menggunakan perkhidmatan MRT ini, masa yang dipamerkan sama dengan masa MRT tiba di stesyennya. Setelah sekian lama berada di bawah tanah, akhirnya muncul juga pemandangan dari luar yang sangat cantik. MRT laluan Putrajaya ini mempunyai 36 stesen, 27 daripadanya stesen bertingkat dan 9 di bawah tanah. Menurut portal MRT, akan ada 5 lagi stesen yang dirancang akan dibuka pada masa hadapan. Dan menariknya, untuk kali ini terdapat 17 stesen yang menyediakan kemudahan tempat letak kereta dengan jumlah 5,870 ruangan tempat letak kereta. Bagi saya, pembinaan MRT ini sangat hebat, canggih dan gah. Ini akan menjadi lambang pengangkutan hebat di Malaysia, khususnya di pusat bandaraya dan bandar-bandar yang terpilih menjadi tumpuan orang ramai. Jika tidak salah saya ada melihat sebuah video yang mempamerkan kelajuan MRT ini sehingga mencapai kelajuan 95 km sejam. Dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central, jangkaan masa yang diambil kurang lebih 1 jam 24 minit. Jika anda perasan di bahagian hadapan kereta api ini, di bawahnya sedikit muncul. Kemudahan pengangkutan MRT ini telah memudahkan jutaan rakyat Malaysia dan pelancong asing untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam masa yang sama, ia memudahkan dan tidak perlu memikir di mana hendak letak kereta dan pening kepala menghadapi kesesakan jalan raya. Setelah 45 minit dari stesen Raja Uda, akhirnya sampai juga ke Putrajaya Central. Bagi sesiapa seperti saya yang tidak pernah melihat cara kereta api mengubah atau berpatah balik ke landasan sebelah, jom kita saksikan bagaimana pertukaran laluan kereta api ini. Putrajaya Central adalah stesen terakhir bagi MRT laluan Putrajaya. Jadi kereta api ini akan berpatah balik dan menghala ke Kuasa Damansara. Begitulah cara kereta api berpatah balik ke laluan sebelah, kemudian menghala ke Kuasa Damansara. Masa yang diambil kira-kira 2 minit
Kemudian kereta api ini sedia untuk mengambil penumpang. Inilah ruangan di stesen Putrajaya Central. Seperti biasa, di mana-mana stesen, kemudahan seperti tempat duduk akan disediakan. Pastikan anda patuhi segala arahan keselamatan demi menjaga keselamatan diri dan orang sekeliling anda. Jika anda terlewat untuk solat, jangan risau. Di sini juga ada menyediakan kemudahan untuk solat dan suraunya juga agak luas dan cantik. Ini pula kemudahan bilik air untuk golongan orang kurang upaya. Jom kita lihat apa yang ada di sekeliling stesen Putrajaya Central ini. Sekali imbas, seolah-olah sedang berada di lapangan terbang dan sedang menunggu masa untuk penerbangan. Papan tanda ini menunjukkan kadar tiket bayaran yang perlu kita bayar dari stesen Putrajaya Central atau Kuasa Damansara ke stesen yang lain. Di bahagian sebelah sana, terdapat tapak gerai yang menjual makanan dan minuman. Inilah tapak jualan yang ada di stesen Putrajaya Central. Mungkin kerana baru dibuka, jadi gerainya masih tidak banyak. Jika anda hendak bergerak ke mana-mana dari stesen Putrajaya Central, jangan risau kerana perkhidmatan bas ada disediakan di sini. Cumanya anda perlu tahu bas ini arah dari mana ke mana. Ini laluan setiap bas yang ada di sini. Anda perlu merancang perjalanan anda supaya anda tidak tersesat dan salah laluan. Dari stesen Putrajaya Central, anda boleh menghala ke KLIA dengan cara menukar laluan ke KLIA Express. Ini bagi memudahkan orang yang hendak ke KLIA dan tidak perlu lagi ke stesen KL Central. Selesai sudah jalan-jalan melihat apa yang ada di stesen Putrajaya Central. Kini masa untuk berpatah balik. Bagi pendapat saya yang daif ini, pembinaan MRT ini sangat hebat dan gah. Dalam masa yang sama memudahkan rakyat Malaysia dan pelancong Malaysia yang berada di sini. Sekaligus dengan pembinaan MRT ini telah membuka mata dunia yang mana Malaysia mampu berdaya saing di mata antarabangsa. Satu kejayaan dan kebanggaan buat rakyat Malaysia, khususnya syabas buat negaraku. Bermulanya Majlis Pecah Tanah pada 15 September 2016 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ke-6. Kini pada 16 Mac 2023, setelah 7 tahun kita menghadapi kesesakan dan kesukaran lalu lintas disebabkan pembinaan projek MRT ini, akhirnya dengan kesabaran kita sebagai rakyat Malaysia dapat menikmatinya pada hari ini. Benarlah apa yang tertulis di papan tanda ketika projek ini sedang berlangsung. Kami membina projek MRT untuk masa hadapan. Kami memohon maaf di atas segala kesulitan. Kini rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan MRT ini setelah 7 tahun pembinaannya. Dijangkakan penumpang harian akan melebihi 100,000 penumpang setiap hari.
Ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang sangat kritikal pada ketika ini. Dengan adanya PAS My 50, pasti lebih mudah dan murah bagi penumpang tetap hendak ke tempat kerja dan balik rumah. Saya berharap kita semua sebagai rakyat Malaysia dapat menggunakan pengangkutan MRT ini dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan sebarang kelakuan yang akan merosakkan pengangkutan awam dan merosakkan penglihatan kita dan pelancong yang melihatnya. Tamat sudah jalan-jalan saya ke Putrajaya Central. Saya harap anda semua menyukainya. Terima kasih sudi menonton video ini sehingga selesai, walaupun video ini sangatlah biasa. InsyaAllah saya akan cuba memperbaiki dan menambah baik video-video saya yang akan datang. Terima kasih pada yang sudi subscribe, suka dan kongsi video saya sangat menghargai anda. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Semoga anda sentiasa sihat dan jaga diri. Assalamualaikum.